Hello, Assalamualaikum semua. Welcome back to Film Vision YouTube channel, di mana kita akan bahaskan tentang MCU news, MCU rumors, MCU theory. Aku tak tahu that trademark masih lagi relevan sekarang ke tak, since aku juga ada buat review tentang filem selain daripada MCU, contohnya macam DCEU kan, lepas tu filem-filem lain dan sebagainya. But it's okay, maybe nanti akan ada trademark baru ke, aku akan bagi tahu balik lah. So video untuk kali ni tak panjang pun, aku ada berapa sedikit je announcement untuk aku bagi tahu korang semua, dan beberapa informasi lah untuk aku bagi tahu korang semua tentang YouTube channel Film Vision ni. So basically ever since aku dah buat YouTube ni kan, aku dah pernah pergi gala premier sebanyak 2 kali. Baru sikit aku tahu ramai lagi orang yang dah pernah pergi banyak kali kan. The first one is Pengabdi Setan kedua Communion. After that Satria Dewa Gatot Kaca sebagai media lah. Kalau Pengabdi Setan tu bukan sebagai media, sebagai aku dijemput dengan Zaflok DM. Masa tu aku terkejut sebenarnya. Aku tengah kerja masa tu, sebab aku nak beli Funko Pop kan. Lepas tu aku tengok dekat Instagram ada Zaflok DM nak pergi ke tak Pengabdi Setan. Masa tu memang terkejut gila lah, yang aku dapat jemputan daripada Zaflok untuk pergi ke Pengabdi Setan. Masa tu aku ragu-ragu untuk pergi ataupun tak, sebabnya yalah benda tu berlangsung dekat mana kan masa tu, Tropicana Garden, Tropicana Mall ke apa macam tu lah, aku tak ingat kan, which is jauh lah daripada Melaka. Aku study dekat Melaka kan, memang sangat jauh. Dan dalam beberapa hari tu aku memang kena putuskan secepat yang mungkin lah untuk bagi tahu Zaf, sebab aku tak nak lah bagi tahu lambat-lambat kan. So aku bagi tahu terus yang okay, aku nak pergi gala premier, sebab aku nak berasa gala premier, walaupun kind of macam rushing sikit, tapi but okay. Dan once aku sampai dekat gala premier tu, everything went well. Itu rupanya perasaan hadir ke gala premier. Dan lepas tu pergi pula ke Satria Dewa Gatot Kaca sebagai media pula, walaupun tak dapat experience yang penuh sebagai media, but okay, itu adalah satu penderahan yang bagus lah untuk aku. And due to that, aku nak terima kasih pada korang semua sebab selalu support YouTube channel ni sampai ke tahap inilah. Tanpa korang semua aku rasa aku tak gerak punya lah pergi gala premier dan sebagainya tu kan. Aku tak pernah imagine that aku akan sampai ke tahap ni. So bila sampai ke tahap ni tu, benda ni aku rasa macam still tidak boleh percaya, something like that. Talking lagi about information yang aku nak bagi tahu korang semua. So basically untuk hujung minggu, untuk hari Sabtu, setiap hari Sabtu aku akan post satu movie review. Tak kira lah movie tu movie action ke, movie drama ke, series ke dan sebagainya. Aku akan post setiap hari Sabtu. Satu video saja ataupun 2 video, kita tengok nantilah. Dan due to that juga aku telah buat aku punya own ratings toward film, sebab ini dah menjadi satu isu kepada certain people. Sebab aku ada review Pengabdi Setan 2 Communion tu dekat Instagram lah. Aku tak buat video and aku bagilah my honest opinion, my humble opinion, and certain people rejected aku punya opinion, rejected aku punya perspektif towards Pengabdi Setan 2 Communion tu, which is aku ratingkan filem itu sebanyak 6.5 bintang. Aku rasa mostly kebanyakan orang really enjoy Pengabdi Setan yang kedua ni, Communion ni kan. But for me, aku enjoy juga, cumanya it is not one of the best horror film yang aku yang aku tonton lah kan. But at least it is one of the great film yang Joko Anwar telah producekan filem tu kan. So aku telah buat aku punya own rating system to anything lah, movie ke series dan sebagainya kan, so that korang maybe boleh faham okay, filem ni kenapa aku ratingkan sebegini, kenapa filem ini berhak mendapat rating sebegini dan sebagainya kan. So that maybe itu dapat menjelaskan serba sedikit. So kita mulakan dengan 0 hingga 4.9 bintang, which is pathetic, sangat menyedihkan. Tak payah buat filem, tak payah buat series, tak payah buat TV show langsung, which is jarang lah. Sebab aku basically bagi rating kepada filem-filem ataupun series superhero dan sebagainya, jarang lah dapat rating serendah 0 ataupun sehingga 4.9. Movie-movie lain maybe ada. Lepas tu kita pergi kepada 5.0 bintang hingga 5.9 bintang, which is jatuh dalam kategori lacking. Maksudnya dalam filem ataupun series tersebut terlampau banyak elemen yang diorang tak mencukupi, elemen-elemen yang tidak mencukupi, tak satisfying langsung. Dan diorang boleh improve, tapi like a lot of thing, maybe korang kena start daripada awal balik untuk susun storyline dan sebagainya. Itulah
lacking. Selepas tu kita ada 6.0 bintang hingga 6.9 bintang jatuh under kategori acceptable. 6.0 hingga 6.9 bintang ini adalah satu filem ataupun sebuah series yang diterima orang walaupun terdapat kekurangan dalam filem tersebut, tapi filem tersebut disenangi dan juga diterima oleh orang. Contohnya seperti filem Eternals. Filem itu adalah filem acceptable lah bagi aku, bukanlah jatuh dalam filem yang teruk dan sebagainya. Lepas itu kita ada 7.0 bintang hingga 7.9 bintang di bawah kategori promising. Promising maksudnya filem ini dia ada potensi untuk dapatkan rating yang tinggi, akan tetapi ada certain slot ataupun certain elemen dalam filem tersebut kekurangannya, contohnya seperti storyline yang tak solid, storyline yang messy, lepas tu CGI yang tak berapa elok, lepas tu lakonan yang tidak berapa elok, akan tetapi cerita itu kita boleh nampak direction dia. Itu adalah 7.0 bintang hingga 7.9 bintang under the category of promising. Lepas tu kita ada juga 8.0 hingga 8.9 bintang jatuh di bawah kategori awesome, which is ini adalah filem-filem yang best lah, basically. Contohnya macam series aku tak ingat 8 apa yang filem 8 yang aku bagi. Sorry, aku tak boleh ingat sekarang, tapi maybe aku akan letakkan gambar kat sini filem-filem ataupun series yang aku bagi 8 bintang ke atas, which is ini filem yang sedap mata memandang lah. Okay, selepas itu kita ada rating 9.0 hingga 9.9 bintang, which is marvelous. Okay, filem-filem ni adalah salah satu filem, adalah antara filem-filem yang best yang patut korang semua tengok. Contohnya seperti series Moon Knight, aku suka. Lepas tu apa lagi yang rating 9 sorry, aku memang tak langsung tak datang dalam kepala aku. Maybe aku akan letak gambar kat sini. And last but not least, rating aku paling yang kelas adalah bintang 10 bintang, which is Magnificent. Dan the only film yang aku pop up dalam kepala aku sekarang, which is Spider-Man No Way Home. So itulah beberapa rating aku lah, dan aku harap this Magnificent rating boleh diterima oleh korang semua. Ya, aku tahu korang semua maybe ada rating yang tersendiri, but this is mine untuk menjelaskan movie ataupun series itu jatuh di kategori yang mana. Sebab ada aku cakap aku buat Doctor Strange Multiverse of Madness, aku bagi 7.5 tak silap aku. Ada orang cakap aku ratekan filem tu teruk, tapi bagi aku tak teruk, dia promising. Cumanya ada banyak elemen yang kau tak execute sehabis mungkin. Itu adalah apa yang aku nak orang faham lah. So literally itu adalah beberapa announcement lah yang aku nak bagi tahu, which is aku akan review movie setiap hari Sabtu. Lepas tu inilah Magnificent movie rating. And last but not least, terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang keep on supporting me daripada first day. Korang tekan butang subscribe tu kan, sampai sekarang you still ada kat sini tengok video ni dalam masa dalam in your free time dan sebagainya kan. Really aku terima kasih banyak-banyak. Okay, so itu saja untuk video kali ni. So kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Stay safe semua. Kita jumpa lagi lah di video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.